Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini saya nak berkongsi tentang 10 malam terakhir Ramadan. Dan sebelum tu kita baca surah Al-Qadr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Al-Qadr. Dan apakah engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Al-Qadr itu? Malam Al-Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, para malaikat dan Jibril turun dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Sadaqallahul azim. Okay, dalam kitab tarbiyah penyucian rohani, Raya Hanya di Syurga juga disebutkan tentang 10 malam terakhir Ramadan. Antara amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah pada malam 10 malam terakhir Ramadan, antaranya mandi antara Maghrib dan Isya, memakai wangi-wangian atau haruman. Abi Asim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berada dalam bulan Ramadan, baginda seperti rutin hariannya tidur dan bangun. Tak kala memasuki 10 hari terakhir, baginda mengikat kainnya dan menjauhkan diri dari bersama para isteri, serta baginda mandi antara Maghrib dan Isya. Dalam riwayat lain daripada sahabat seperti Anas ibnu Malik dan ulama pada masa tabi'in menyatakan bahawa mereka akan mandi, memakai baju yang paling baik dan memakai haruman atau wangian apabila berada pada akhir Ramadan. Ini adalah satu usaha menyambut dan meraihkan kedatangan Lailatul Qadr sambil berdoa mendapatkan keampunan dan keberkatan malam itu. Lailatul Qadr maknanya malam yang mulia. Pada malam itu juga diturunkan Al-Quran dan dia adalah malam terbaik antara 1000 bulan. Justru pada malam-malam terakhir Ramadan, di samping mencari Lailatul Qadar, dianjurkan membersihkan diri dan memakai wangian dan haruman sebagaimana ia turut dianjurkan ketika Aidil Fitri dan Aidil Adha. Rasulullah dah ajar dah apa yang kita kena buat sebenarnya pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Selamat pagi Ellen. Okay, Ellen pun dengar live kita pagi ni. Saya nak kongsikan tentang 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan. Kita penat-penat puasa siang kan. Apa dia amalan malam yang perlu kita buat? Makan je ke? Moreh je ke? Ada banyak lagi amalan. Sebab Ramadan ni kita kena pulun habis-habis. Sebab dalam dia kalau kita buat banyak sangat amalan, akan digandakan amalan tersebut, pahala kita akan digandakan. Yang kedua, popular lah dalam bulan Ramadan, kita tahu adanya satu malam, malamnya malam terbaik, iaitu malam Lailatul Qadar. Umat Islam dianjurkan agar mencari dan merebut Lailatul Qadar. Hal ini bertepatan dengan sabda baginda yang bermaksud carilah malam Al-Qadr pada 10 malam terakhir, riwayat Bukhari. Dalam salah satu riwayat dikatakan bahawa Rasulullah SAW melakukan solat pada malam Ramadan dan membaca Al-Quran dengan tertib. Baginda tidak akan melalui ayat rahmat kecuali berharap Allah memberikan rahmat itu, dan tidak melalui ayat azab. Siapa yang dah dapatkan buku ni, boleh buka muka surat 13. Okay, solat berjemaah juga sangat diutamakan pada malam akhir Ramadan. Jangan kita seorang je. Nak masuk syurga ni tak boleh seorang-seorang. Kena ajak ahli keluarga, sahabat-sahabat. Kejut anak-anak kita bangun solat sama-sama, solat malam. pada 10 malam terakhir ni. Sebenarnya bukan 10 malam terakhir je. Macam mana yang 20 malam lepas tu?
kita punya amalan. Jangan kejar 10 malam akhir. Memanglah dalam hadis Rasulullah 10 malam terakhir ni ada malam Lailatul Qadar, tapi 20 malam yang sebelum ni pun sebenarnya kita dah start malam buat. Sebelum 20 malam tu pun kita dah start. Sebenarnya kena setiap harilah kita bangun solat malam. Sebab kita tak tahu antara mana amalan kita yang Allah angkat darjat kita. So kita kena istiqamah, antaranya solat malam. Rupanya bila dah Ramadan ni kita baru tahu, rupanya kita boleh bangun solat malam. Selama ni dah bunyi alam pukul 3 pagi tidur balik kan. Tapi bila Ramadan ni kalau pukul 3 pagi bangun tak bangun, dah bunyi alam tak bangun, confirm sampai ke subuh agaknya baru bangun. Dah tertinggal sahur. Okey, sambungannya Rasulullah bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat Isyak dan subuh secara berjemaah pada waktu malam tersebut, dia telah menghidupkan seluruh malam itu. Tengok punya berkat, punya besarnya pahala malam Lailatul Qadar. Maksudnya sesiapa yang mengerjakan solat Isyak dan subuh saja dianggap telah mendapat sebahagian apa yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadar. Tapi kita mestilah nak bangun kan. Ada saya dengar orang dia bangun semata nak tengok keajaiban bulan Lailatul Qadar tu. 10 malam akhir tu dia jenguk je kat luar kat tingkap. Dia kata nenek dia cakap kalau Lailatul Qadar ni pokok sujud, pokok rukuk. Tapi dia tak buat apa-apa, dia tengok je pokok tu kan. Okey, mengerjakan solat Isyak tu antara solat Isyak dan subuh. Apatah lagi jika mengisinya dengan amalan lain sepanjang malam itu. Kita solat Isyak dan subuh berjemaah pun Allah dah bagi pahala seperti menghidupkan malam tu. Apalagi kalau kita isi antara Isyak subuh tu dengan amalan-amalan sunat. Antaranya baca Al-Quran. Sekarang ni kita dah start majlis khatam Quran. Sekolah-sekolah dah start dah buat majlis khatam Quran. InsyaAllah pusat pengajian Al-Quran Al-Furqan akan buat minggu harapan 8 hari bulan 5 jam 10 malam selepas solat tarawih. Kita adakan majlis khatam Quran secara maya. Sekarang ni kan canggih, semua maya kan. Okay, yang ketiga, apa dia? Amalan yang Rasulullah anjurkan adalah melewatkan sahur. Daripada Sah Ibnu Sa'd berkata, sesungguhnya aku pernah bersahur bersama keluargaku dan aku sempat untuk bersujud bersama dengan Rasulullah. Riwayat Al-Bukhari. Perlakuan ini turut diceritakan oleh Zaid Ibnu Sabit berkata, kami pernah bersahur bersama Rasulullah, kemudian kami solat dengan baginda. Lantas Anas bertanya, berapakah jarak antara sahur dengan solat tersebut? Zaid menjawab, kira-kira 50 ayat. Maknanya Rasulullah melewatkan sahur. Lepas sahur dah siap je sahur tu, terus masuk berapa minit je terus masuk waktu subuh. Yang keempat, amalannya adalah iktikaf. Melakukan iktikaf. Iktikaf adalah sunnah yang dianjurkan oleh baginda demi memperolehi kelebihan ganjaran Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Firman Allah dalam surah Al-Qad yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan, tadi kita dah baca dah surah Al-Qad, Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui malam tersebut. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Sejahteralah malam yang berkat itu sehingga terbit fajar. Menjelang 10 akhir Ramadan, secara rutinnya Rasulullah mengisi waktu-waktunya dengan beriktikaf di masjid. Perlakuan baginda ini berdasarkan hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan daripada Aisyah. Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 akhir daripada Ramadan sehingga baginda diwafatkan oleh Allah. Setiap tahun 10 malam akhir baginda Rasulullah akan iktikaf di masjid. Nanti yang isterinya kejut suami 10 malam akhir pergi iktikaf dekat masjid. Kemudian diteruskan sunnah iktikaf selepas kewafatannya oleh para isterinya. Dalam sebuah hadis lain bahawasanya Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW selalu beriktikaf pada tiap-tiap 10 hari terakhir Ramadan. Baginda beriktikaf selama 20 hari. Riwayat Ahmad, Abu Daud, Al-Tirmizi dan dinilai sahih oleh Tirmizi. Yang kelima,
Ini adalah senjata orang mukmin. Banyakkan berdoa pada malam Lailatul Qadar. 10 malam terakhir ni kita tak tahu bila malam Lailatul Qadar tu kan. Jadinya Rasulullah anjurkan untuk banyak berdoa. Dalam satu hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, Aisyah diajak oleh Rasulullah membaca doa pada malam Al-Qadar. Doanya berbunyi, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha pengampun, yang suka mengampun, maha ampunilah aku. Rasulullah SAW turut berdoa yang bermaksud, ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku adalah penghujungnya, dan jadikan sebaik-baik amalku adalah penutupnya, dan jadikan sebaik-baik hariku adalah hari di mana aku bertemu denganmu kelak. Doa banyak-banyak. Kita sebagai manusia, apa lagi yang kita nak sebenarnya kan? Kita nak Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Setiap saat, setiap masa kita pasti berbuat dosa. Kadang kita tak perasan pun dosa yang kita buat tu. Kadang kita dah melukakan hati mak ayah kita ke, sakitkan hati adik-adik kita ke, sahabat kita ke, sentiasa minta keampunan. Jadi saya dah kongsi 5 amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah pada 10 malam terakhir. Kalau nak buat solat sunat tu boleh rujuk ni lah, kitab-kitab ke, guru-guru tanya ustaz-ustazah apa solat yang kita boleh buat pada 10 malam terakhir, solat sunat, supaya Ramadan ni bulan tarbiyah, supaya di luar bulan Ramadan pun kita akan bawa amalan-amalan ni. Contohnya dah habis Ramadan, lepas tu Syawal, bulan Syawal pun kita buat setiap malam, kita buat solat sunat, bangun tengah malam, minta keampunan. Tu banyakkan doa tadi tu, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbu fa'fu anni. Ya Allah, ampunkanlah kami, sesungguhnya engkau maha pengampun, yang suka mengampun, maka ampunilah dosa-dosaku. Okey, dalam buku ni juga dia ada disiplin pemburu maghfirah. Tengok kita write kat sini, kita punya aktiviti Ramadan. Dulu zaman sekolah saya pun ada, cikgu lah suruh buat. Ni sekarang dah ni kita buat sendiri. Macam mana Ramadan kita kali ni? Okay. Siapa yang nak dapatkan buku ni, bolehlah hubungi Ustazah, atau yang berdekatan dengan Pusat Pengajian Al-Furqan Jalan Reko, ataupun Seksyen 5 Bandar Rincing. InsyaAllah setakat ni ada lagi stoknya lah. InsyaAllah kalau dah habis stok, kita akan adakan stok baru. Semoga dengan buku sekecil ini dapat memberi manfaat, dapat membantu para asatizah kita menyebarkan dakwah-dakwah dan meneruskan dakwah Rasulullah. Sebagai manusia, kita kena buat perkara yang bermanfaat kepada orang lain. Antaranya inilah usaha para asatizah kita untuk sebarkan kebaikan. Ada orang dia tak ingat dah, bila Ramadan je tak ingat niat puasa, dia tak ingat apa amalan-amalan apa, perkara batalkan puasa pun tak ingat, sunat-sunat puasa pun tak ingat, lagi-lagi fidyah. Dalam semua ada hukum fidyah, uzur yang membolehkan puasa ditinggalkan, perkara yang batalkan puasa, niat puasa, syarat sah puasa, semua ada. Jadi tak rugi pun, habis bulan Ramadan pun kita boleh baca ni buku ni. Lepas daripada bulan Ramadan, takkan dekat-dekat Ramadan je kan, sebab dalam ni dia ada juga tentang puasa-puasa sunat. Okay, penghayatan solat tarawih. 10 malam akhir ni teruskan solat tarawih, jangan tinggal. Sebab nanti mana ada solat tarawih dalam bulan Syawal. Gila lah orangnya kalau solat tarawih dalam bulan Syawal. Tiba-tiba bangun kan, lepas solat isyak tu anak tanya, mak solat apa? Solat tarawih. Tak ada dah, hanya pada bulan Ramadan sahaja ada solat tarawih. Tapi solat-solat sunat lain boleh buat pada setiap malam. Itu antara inilah bulan tarbiyah. Ramadan ni kita panggil bulan tarbiyah. Mujur ada Ramadan. Kalau tak macam mana tak hidup kita kan. Allah bagi ganjaran pada bulan Ramadan. Puasa, kalau tak ada bulan Ramadan tak ada puasa, sampai bila-bila pun kita malas nak puasa. Padahal puasa tu Rasulullah anjurkan untuk kesihatan,
Macam-macam lah fadilat puasa. Okey, sekali lagi siapa yang nak dapatkan buku ni, bolehlah hubungi Ustazah. InsyaAllah nanti sama-sama kita dapat barakah manfaat daripada buku ni. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.